Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni seperti biasa kita sambung pembacaan kitab Safinatun Najah, matan ringkasan fiqh mazhab Syafi'i. Dan malam ni kita masuk kepada perkara yang seterusnya, iaitu fasal yang berkaitan dengan rukun tayammum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum ataupun rukun tayammum itu ada 5 kesemuanya. Dengan makna kalau tak cukup salah satu daripada 5 ini, maknanya tayammum kita itu tidak sah. Bila tayammum kita tidak sah, maka automatiklah semayang kita tak sah pada waktu kita perlukan kepada tayammum. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turab, iaitu memindahkan tanah. Tayammum ni dia kena pindah tanah. Dia rukun pindah tanah. Maksudnya, kalau tanah tu datang melekat kat muka kita dan kita sapu je tuan-tuan semua, ini tak jadi tayammum. Sebab apa? Sebab tidak ada proses memindahkan tanah. Sekurang-kurangnya, debu berterbangan, kita tadah macam ni, lekat kat tangan, baru kita pindah ke muka. Itu baru dipanggil memindahkan. Jadi kalau tiba-tiba je debu datang lekat ke muka, kita pun pegang ada debu, buat tayammum tu lah, sapu muka. Tak boleh. Sebab tidak ada proses memindahkan. Memindahkan tu tidak syarat dengan tangan. Boleh pindah dengan apa? Kalau debu berterbangan kuat, kita tahan saja dengan kain. Kemudian kain tu kita ambil dan sapu ke muka. Pun boleh, tak ada masalah. Tidak disyaratkan memindahkan dengan tapak tangan. Cuma biasa kita guna tapak tangan. Itu rukun yang pertama. Wasani, dan rukun yang kedua daripada rukun tayammum, mashhud an-niyatu. Rukun yang kedua adalah niat. Rukun kedua tayammum ini adalah niat. Jadi niatnya macam mana? Niatnya, sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan solat fardu. Solat fardu, kena sebut solat fardu. Sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Jadi dia tak boleh tayammum, sahaja aku bertayammum untuk mengangkat hadas. Itu tak boleh. Sebab tayammum ni dia tidak mengangkat hadas. Hadas tu ada lagi kat kita. Kalau kita tak mandi wajib, kita tayammum. Bukan kata tak kena mandi wajib dah lepas tu. Dia cuma membolehkan, mengharuskan makna membolehkan sembahyang. Hadas tu ada lagi. Sebab tu dia kena ada kalimah untuk mengharuskan. Ataupun nak guna bahasa moden boleh, untuk membolehkan solat fardu pun tak ada masalah. Kalau untuk mengharuskan tu bahasa lama, istilah lama. Harus tu makna boleh. Kan? Harus tu makna boleh. Haram, wajib, sunat, makruh, harus. Harus tu makna boleh. Boleh buat, boleh tak buat, harus. Tapi tuan-tuan nak tukar ayat pun tak ada masalah. Sahaja aku bertayammum untuk membolehkan sembahyang. Sembahyang tu kena sebut sembahyang fardu. Kalau kita tak sebut sembahyang fardu, kita tak boleh sembahyang fardu, hanya boleh sembahyang sunat saja. Sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan sembahyang fardu. Boleh kita sembahyang fardu, boleh kita sembahyang sunat, boleh kita tawaf, boleh kita sentuh Quran, boleh kita buat apa saja. Yang dilarang ketika tak ada wuduk. Jadi kita tayammum dengan niat solat fardu tadi, boleh untuk buat semua. Dia ada 3 martabat niat. Itu saya tak ceritalah tuan-tuan semua. Itu untuk belajar kitab tinggi-tinggi boleh. Cuma senangnya macam tu. Tuan-tuan niat, sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan solat fardu.
Boleh berlaku dah. Nak buat benda lain. Nak pegang Quran pun boleh. Walaupun niat tayamum tadi untuk mengharuskan solat fardu. Nak sembahyang sunat pun boleh. Tapi kalau tak ada kalimah solat fardu, saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat saja, maka boleh sembahyang sunat saja. Tayamum tu tadi tak boleh dibuat untuk sembahyang fardu. Tu kena faham tu. Tertinggal satu word je. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab bila sebut sembahyang, dia tak pergi ke sembahyang fardu, dia pergi ke sembahyang sunat. Jadi boleh sembahyang sunat je lah. Ataupun dia niat saja aku bertayamum untuk membolehkan, mengharuskan pegang Quran. Boleh pegang Quran je lah. Sembahyang tak boleh. Sembahyang fardu pun tak boleh, sembahyang sunat pun tak boleh. Boleh pegang Quran saja. Jadi niat yang paling bagus sekali, paling senang, yang saya ajar tadi lah. Dengan niat satu tu, boleh buat semua benda. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Boleh berlaku hal lain. Pegang Quran pun boleh dengan niat tadi. Tawaf pun boleh dengan niat tu tadi. Itu niat paling besar sekali. Paling power sekali lah. Jadi kena ingat tu. Sebab tuan-tuan semua apa? Sebab zaman ni banyak sangat, seperti saya sebut pada kuliah lepas, sangat banyak kita perlu kepada tayamum. 3 hari lepas, ada satu orang doktor WhatsApp kat saya. Dia WhatsApp. Nak cerita tuan-tuan semua. Dia ambil booster, lepas pada ambil booster, tapi ini bukan nak takut-takutkan tuan-tuan ambil booster, tak pasal-pasal saya kena saman kat Kementerian Kesihatan pula. Lepas dia ambil booster, dia kata, penyakit eczema keluar kat badan dia. Penyakit eczema keluar kat badan dia, yang mana dia kena eczema tu masa dia kecil dulu. Doktor ni. Jadi tuan-tuan semua, seluruh badan dia tu macam teruk sangat lah. Macam kena melecur tu, tak boleh kena air. Jadi isu sekarang dia kata, dia duk risau lah, 2-3 benda lah dia risau. Tapi benda yang dia risau tu tak patut risau pun. Cuma mungkin dia tersilap faham. Dia sekarang ni dia kata dia tengah haid. Jadi esok atau lusa berhenti darah haid. Macam mana nak buat? Kemudian dia kata puasa nanti susahlah nak masuk Ramadan nanti. Bila dah masuk Ramadan macam mana ni? Dah berhenti haid nak puasa macam mana? Kan? Itu isu. Antara isu yang dia fikir. Saya jawab isu nombor 2 dulu. Puasa tak ada kaitan dengan mandi wajib. Tuan-tuan boleh puasa walaupun belum mandi wajib. Yang penting darah haid dah berhenti. Dia tak ada syarat kata sah puasa kena mandi wajib. Tak. Syarat sah semayang betul kena mandi wajib. Syarat sah puasa tak mandi wajib pun tak apa. Suatu ada orang perempuan, dia bangun-bangun subuh dah. Dia tengok-tengok darah haid dia dah kering. Kan? Malam tadi dia ada niat spare. Tapi tak terbangun subuh. Dia bangun-bangun azan subuh, tak bangun sahur. Tapi dia dah niat dah puasa. Puasa dia sah. Tak ada masalah. Walaupun dah masuk subuh, dia belum lagi mandi wajib. Puasa sah. Kemudian mandi wajib lah. Mandi wajib. Lepas tu sembahyang subuh. Jangan tak mandi wajib. Sampai pukul 10 tak mandi wajib. Subuh nak sembahyang mana? Subuh tak apalah ustaz. Lambat-lambat pun yang penting puasa. Ada ke pula macam tu? Puasa penting daripada sembahyang pula. Ada orang macam tu. Sembahyang tak, puasa je. Jadi itu tak ada masalah. Bab puasa tu tak ada masalah. Tapi bab nak sembahyang, berhenti darah haid ni, dia kena buat macam tu lah. Kena tayamum lah. Jadi ada bahagian yang tak boleh kena air, tak boleh mandi dia. Dia memang tak boleh mandi. Teruk sangat eczema dia kata. Maka cara dia nak mandi wajibnya, pertamanya, dia kena basuh anggota yang boleh kena air. Bab eczema ni bukan seluruh badan, ada part-part dia kena lah. Jadi yang boleh kena air tu dia kena basuh. Kena mandi wajib juga. Itu cara dia. Bukan terus tayamum tak. Mana kepala boleh kena air, basuh dulu, basuh. Mana tempat boleh kena air, mesti kena mandi wajib. Sebab asal dia mandi wajib. Kena buat yang asal. Selagi mana boleh, mesti kena buat yang asal. Kemudian ada bahagian anggota badan ni yang eczema tu yang tak boleh kena air tu. Itulah di situ tak kena air, kita cover. Bahasa Melayu panggil cover bahasa sekarang.
Tapi bahasa kita lama dia panggil ganti. Jadi kalau guna ganti ni dia tak pernah fahamannya. Kita cover dia dengan tayamum. Bukannya tayamum di tempat yang tak boleh kena air itu, tayamumnya di muka dan tangan. Itu dia panggil istilah cover. Covernya untuk cover yang tak kena tu air tadi, kita pun tepuk debu, sapu ke muka, tepuk debu, sapu ke tangan. Maka seolah-olah tempat yang tak kena air tu dah kena air, seolah-olah. Jadi boleh kita sembahyang sekarang. Seolah-olah aja. Okay. Nanti kalau dia dah sembuh nanti, kena basuh tu situ tu. Sebulan 2 bulan dia dah sembuh. Kena basuh lah situ. Sebab situ kawasan tu belum terangkat hadas. Dia ada hadas situ tu. Cumanya boleh semayang dengan sebab tayamum tadi. Dah cover. Bukan kata benda tu dah terangkat hadas dah. Dah. Semayang lah. Lepas pada tu ambil wudu. Kan? Kalau makna tempat wudu tu boleh kena. Dia kata tempat wudu tak ada masalah Ustaz. Tempat lain. Anak wajib ni. Okey, ambil wudu. Semayang lah. Kemudian setiap kali nak semayang, kena tayamum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tayamum tadi laku untuk satu fardu saja. Mandi wajib tak dah? Jadi mana kalau kerja kena bawa debu ke pejabat? Jadi nak semayang, tayamum ke muka, tayamum ke tangan, ambil wudu. Tayamum tu tadi yang ganti tu tempat tak kena air, mandi wajib tu. Sebab satu tayamum hanya laku boleh pakai untuk satu solat fardu saja. Jadi niatnya tadi niat tu. Dan niatnya masa mana? Niat tayamum ni dia tak sama dengan niat mandi wajib, niat wudu. Niat wudu masa sapu muka. Niat tayamum masa pindah tanah. Tepuk tanah tu kena niat. Kemudian angkat tanah, jangan bagi hilang niat. Payah sikit tu. Tak boleh hilang niat sampailah sapu muka. Wuduk senang, wuduk niat di basuh muka. Tak, tayamum niat masa pindah tanah. Tepuk tu pindah tanah tu kena niat. Sajaku bertayamum untuk mengharuskan fardu salat ke Allah Taala. Okey, angkat. Jangan bagi hilang niat tu sampai sapu muka. Sekali je. Niat sekali tu ya. Lepas tu yang kedua tak payah niat dah. Lepas tu tayamum dia tak sunat 3 kali. Sekali ya. Sekali muka, sekali tangan. Amat penting sangat tayamum di zaman ini. Dia bukan isu tayamum kita, isu bukan tak ada air. Air insya-Allah di Malaysia ni banyak air. Tak ada di UK Perdana, ada di Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang. Tak ada di sana, ada di Melawati. Insya-Allah. Air rasanya di Malaysia ni, di Lembah Kelang ni tak jadi isu sangat. Tak ada air. Yang jadi isu tu kalau kita sakit tu. Jadi orang duk faham tayamum ni Malaysia ni tak payah belajar lah tayamum. Buat apa belajar tayamum? Air banyak kata dia. Memang air banyak tapi sakit tu. Tu sakit. Nanti insya-Allah hujung ni saya akan sebut. Kalau kita pakai balut kita ada 5 step. Kalau untuk ambil wudu. Mandi wajib macam tu je, senang je. Basuh hak boleh basuh, tak boleh basuh tu tayamum. Mandi wajib senang. Untuk wudu dia ada 5 step. 5 step, 1 2 3 4 5 kena buat. Kalau nak berwuduk ketika mana pembalut tu tadi duduk di anggota wudu, tangan atau kaki atau muka. Atau kaki atau kepala. Kalau pembalut tu dia di anggota wudu, dia ada 5 step. InsyaAllah hujung nanti saya akan sebut. Baik, itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, mashul wajhi, sapu muka. Sapu muka, macam mana cara dia? Tepuk, angkat, bagi nipis, sunat nipis. Kemudian tarik daripada atas, turun ke bawah. Selesai, sapu muka. Itu je, senang je. Warabi'u, mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang kelima, rukun yang keempat, sapu tangan hingga ke siku. Tepuk yang kedua, nipiskan. Cara sapu tangan ni macam ni. Tarik daripada bawah, tarik sampai ke siku, naik ke atas. Pergi sini. Yang pergi sini, sini ada debu. Tarik sampai siku, naik atas, pergi sini. Kemudian tangan kiri pula, tarik sampai siku, pergi atas, tolak sini,
lepas tu habis. Tepak tangan yang last. Itu cara tayamum. Okey, itu untuk bahagian ataupun anggota tangan. Senang je, tak payah. Tapi kalau tak biasa buat, payah juga. Balik ni berlatih sikit. Rumah kata abang nak bersilap pun dia. Silap pulut apa? Takut hari kejadian tak reti nak buat. Tuan-tuan semua, tayamum tak anti benda besar. Tuan-tuan pakai drip kat hospital tu kena tayamum dah. Kan? Doktor pasang drip ni buat masuk jarum. Masuk hospital, masuk jarum. Doktor pun letak sel tip kat atas tu. Tu bawah sel tip tu tak kena air, tu nak berwuduk. Macam mana nak buat dah? Tayamum dah tu. Tapi tengok orang kat hospital, dia tak tayamum. Jadi kita pun tak faham macam mana dia buat tu. Mungkin dia mazhab lain aku, wallahu alam lah. Jadi kalau macam tu maknanya kena tayamum. Sebab apa kena tayamum? Kan wuduk tu tak kena air bawah tu. Okey, baik. Dan rukun yang keenam, yang kelima, wal khamisu at-tartibu bainal mashataini. Tertib yang ikut susunan di antara dua sapuan. Dua sapuan tadi kena tertib. Tertib di antara dua sapuan. Apa maksud dia? Sapu muka dulu, baru sapu tangan. Tak boleh sapu tangan dulu, baru sapu muka. Baik tuan-tuan semua, seperti saya sebut tadi, saya janji. Apabila ada jabirah, nama dia jabirah. Bahasa Arab panggil jabirah. Jabirah ni maknanya pembalut, ataupun semin, ataupun belat dan sebagainya. Bila dia ada di atas anggota wuduk, maka tak boleh sampai air ke bawah anggota wuduk tu tadi. Dan kebiasaannya kita tak boleh nak cabut buang. Kalau boleh cabut buang, wajib kita cabut dulu. Kemudian pasang balik. Tapi biasanya kalau pakai semin, tak boleh buka dan tak boleh cabut. Jadi ada dua keadaan. Keadaan pertama, orang nak mandi wajib. Mandi wajib dia senang. Sebab apa dia senang? Sebab dia tidak ada anggota. Dia satu badan. Seperti saya sebut tadi, basuh saja tempat boleh basuh. Tak boleh basuh tu walaupun banyak macam mana pun, ganti dengan tayamum sekali saja. Untuk mandi wajib, simple. Macam tu saja. Okey. Cuma untuk wuduk, dia agak rumit sikit. Sebab wuduk ni dia ada anggota. Ada 4 anggota dia. Jadi anggota yang wajib dibasuh ada 4. Hak sunat tu kita tak payah masuk cerita lah, pasal benda sunat je. Tak basuh pun tak apa. Jadi yang wajibnya ada 4. Yang pertama basuh muka. Yang kedua basuh tangan hingga ke siku. Yang ketiga sapu kepala. Sapu kepala pun tak ada masalah sebab sikit je, dia bukan kena sapu semua. Jadi kalau balut sini, ada lagi boleh sapu. Kalau balut sini, ada lagi boleh sapu. Melainkan terbalut semua kepala. Itu jarang berlaku lah, terbalut semua. Dan yang keempat, basuh kaki. Jadi, ada 4 anggota yang perlu dibasuh. Maka tuan-tuan semua, apabila kita nak berwuduk, misal kata, ada besi ataupun ada semin ni di tangan kita. Ambil mudah, tangan kiri saya ni ada semin. Ini anggota wuduk ni. Maka tuan-tuan semua, kita kena ambil wuduk. Tayamum ni pengganti saja. Jadi wuduk mesti kena ambil. Maka basuh muka, pasal muka ni boleh basuh. Basuhlah mukanya. Selesai basuh muka. Habis selesai basuh muka, kita pun anggota seterusnya. Lepas muka apa? Tangan. Basuhlah tangan. Hak boleh basuh ni, basuh. Yang sini, seminnya ada sini je. Yang ni boleh basuh. Basuh juga sini. Basuh. Sini pun boleh basuh. Basuh sikit. Hak ni tak boleh basuh.
Ni nak buat macam mana ni? Tak boleh basuh ni. Air tak kena ni. Maka itulah dipanggil cover dengan tayamum. Cover yang di bawah ni kena cover dengan tayamum. Kena gantikan dengan tayamum. Jadi tayamum tu di mana? Tayamum tu di muka dan di tangan. Walaupun yang tak kena air di sini. Itu kena faham. Dia bukan kata tayamum di sini saja tak. Tak kena air di sini, tapi tayamumnya di muka dan tangan. Kalau tak kena air di kaki pun sama. Tayamum di muka dan tangan juga. Kaki tak sentuh langsung. Jadi bila sampai anggota ni, kita pun dah selesai tadi. Sebelum berpindah ke anggota yang ketiga, iaitu sapu kepala, kita kena buat 5 step. 5 langkah tu. Jadi langkah yang pertama ialah kita basuh dulu anggota ni tadi semua yang boleh kita basuh. Itu yang pertama saya sebut dah tadi. Yang kedua, kita tayamum. Kita tayamum dulu. Yang kedua, kita tayamum. Jadi kita tayamum muka dan tangan. Okey. Yang ketiga, kita basuh anggota yang boleh dibasuh. Step dia macam ni. Step pertama dia, basuh dulu muka. Selesai. Anggota tu step pertama maknanya. Buat dulu semua yang boleh basuh. Bila sampai ke anggota yang tadi, yang tak boleh basuh tadi, kita pun tayamum. Nombor 2, tayamum. Lepas tu, baru kita basuh. Ataupun kita basuh dulu, baru tayamum. Boleh berlaku. Jadi 2 dan 3 dah selesai. Yang tu tak ada masalah. Nanti saya sebut sekali lagi. Takut tuan-tuan keliru. Lepas pada tu, yang keempat, air tu basuh. Basuh pula, sapu. Air tu sapu ke atas semin tadi tu. Sapu ke atas semin air. Air pun kena sapu. Selesailah 5. Selesailah 4. Barulah boleh pergi ke anggota seterusnya, iaitu step kelima. Pergi ke anggota yang seterusnya, iaitu sapu kepala. Saya ulang balik. Langkah pertama, wuduk dulu. Anggota yang boleh basuh. Muka. Basuh muka dulu. Kemudian, bila pergi ke anggota yang kedua, tangan, ada yang tak boleh kena air di sini. Maka kita diberi pilihan, nak basuh dulu hak sihat, atau nak tayamum dulu. Terpulang. Cuma lebih baik kita tayamum dulu. Sebab tak kena lap. Betul tak? Kalau kita basuh dulu, nak kena lap dulu. Lepas tu baru tayamum pula. Jadi kita tayamum dulu. Tayamum, sapu muka, sapu tangan. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita pun basuh anggota yang sihat. Dia yang ni pun basuh yang ni. 3. Yang keempat, ambil air, sapu ke atas ni. Ke atas semin tadi kena sapu air. Sapu. Air itu kena sapu. Yang kelima, baru pergi ke anggota yang selepasnya, iaitu sapu kepala. Itulah 5 step. Boleh? Kalau tuan-tuan pakai drip kat hospital pun macam tu. Di sini kan ada drip ni. Tuan-tuan basuh muka dulu. Kemudian, lepas basuh muka, basuh tangan. Di sini tak boleh kena air. Kita buat tayamum dulu senang. Tayamum, sapu muka, sapu tangan. Okey. Kemudian, baru basuh anggota yang sihat. Basuh semua. Basuh dengan air. Basuh semua. Okey, yang ni tak boleh kena air, ambil air sapu ke atas. Kemudian baru pindah ke anggota seterusnya, yang sapu kepala. Itu mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Payah ustaz? Payah sikitlah. Tapi itulah agama kita. Agama kita. Kita kan pegang mazhab Imam Syafi'i. Tak boleh ke ambil mazhab lain senang-senang sikit? Boleh, tapi kena belajar semula lah tu. Banyak cerita dia lagi. Tapi cerita mazhab Syafi'i macam itulah. Tak ada payah mana pun. Kita anggap itu adalah suruhan Allah. Jadi senang terus. Kan? Kalau kita anggap itu suruhan Allah, jadi senang terus. Macam orang mazhab Hanafi, dia tak ada pun nak tukar mazhab. Dia ada semayang witir wajib, tak semayang witir berdosa. Kita relax je tak semayang witir.
Orang mazhab Hanafi, tuan-tuan tak sembahyang witir masuk neraka. Sebab witir dia wajib, 6 sembahyang dia. 5 fardu, 1 wajib. Fardu 5 waktu. Witir wajib. Wajib tu dengan fardu dia ada beza. Kita dalam mazhab Syafi'i tak ada beza. Wajib dengan fardu benar sama. Melainkan dalam bab haji. Fardu tu rukun, wajib tu wajib haji. Fardu kalau tak cukup, tak sah haji. Wajib haji, kalau tak cukup, boleh bayar dam. Tapi dalam mazhab Hanafi, bab lain pun dia ada fardu, dia ada wajib. Semayang 5 waktu, fardu. Semayang witir, wajib. Maka siapa dalam yang bermazhab Hanafi, dia tak semayang witir, berdosa. Dia pun tak ada minta tukar mazhab lah juga Ustaz, masuk Syafi'i ya. Syafi'i tak wajib semayang witir. Ada, gitu. Kita kan ada pegangan kita mazhab, insyaAllah. Cuma biasanya dia tukarnya bab makan je. Makan ramai orang Hanafi tukar. Sebab kalau mazhab Hanafi tak boleh makan sotong. Ketam tak boleh. Udang tak boleh. Dalam laut dia hanya boleh makan ikan je. Itu mazhab Hanafi. Tapi ramai je orang mazhab Hanafi, mamak-mamak tu eloknya makan kari sotong. Kari udang pun semua dia dah makan. Dia dah tukar. Mana tahan tuan-tuan semua. Udang sedap. Okey, baik. Itu selesai di situ. InsyaAllah. Habis selesai bab tayamum tu. Pasal yang seterusnya. Mubtilatut tayammumi salasatun. Perkara yang membatalkan tayamum. Ada 3. Yang pertama, ma'abtalal wudu'a. Perkara yang membatalkan wudu'. Apa saja yang batalkan wudu', batallah tayamum. Jadi, yang membatalkan wudu' ada 4. Jadi, kalau tayamum berlaku salah satu daripada 4 ini, sentuh perempuan yang bukan mahram. Tidur, apa benda hilang akal, melainkan tidur yang tetap papan punggung. 2. Menyentuh kemaluan anak Adam. Kan? Jadi 4 tu apabila berlaku, satu lagi, apa benda? Baru 3 kan? Sentuh kulit, bukan mahram. Yang kedua, hilang akal, melainkan tidur tetap papan punggung. Yang ketiga, menyentuh kemaluan anak Adam, manusia. Kalau kemaluan binatang tak batal wudu. Tu terpegang kemaluan kucing, tak batal wudu. Kemaluan manusia saja batal wudu. Yang manusia tu sama ada sendiri ataupun orang lain, batal berlaku. Besar atau kecil, batal berlaku. Anak kita, baru baby, kita pegang, pun batal wudu. Tapi kalau kemaluan binatang, tak batal. Kan? Kita nak datang ke masjid, duk pegang-pegang, terkena kemaluan kucing kita. Pegang kucing kan? Tak batal wudu. Tak ada masalah. Jangan silap, batal lah wudu, tak batal. Cuma tak ada kerja ke, pegang kemaluan dia. Dan yang keempat, keluar sesuatu daripada 2 jalan. Kubur dan dubur. Batal lah wudu. Jadi apa yang membatalkan wudu, batal tayamum. Pak ni, dia gabungkan itu semua. Dia kata, ma'abtalal wudu. Apa yang membatalkan wudu, batal lah tayamum. Kemudian tambah 2 lagi, warriddatu. Riddah, murtad, wal'iyadzabillah. Apabila seseorang itu murtad, batal lah tayamumnya. Tapi kalau wudu, tak batal. Orang tu dia murtad pukul 2, dia ada wudu. Pukul 3 dia masuk Islam balik. Tak batal wuduk dia. Dia boleh guna wuduk yang dia ambil sebelum pukul 2 tadi untuk semayang selepas dia masuk Islam pukul 3. Tapi tayamum batal. Itu beza antara wuduk dan tayamum. Murtad tidak membatalkan wuduk, tetapi membatalkan tayamum. Wal'iyadzabillah. Tapi murtad ni dosa besar lah tuan-tuan semua. Murtad apa benda? Keluar Islam lah, kafir. Dan yang ketiga, batal wuduk tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Menyangka ada air sekiranya dia bertayamum kerana tidak ada air. Jadi seseorang ini dia belum masuk semayang. Dia tayamum nak semayang, dia pun tengok ada air. Ataupun dia tengok macam ada aling-aling
Orang lama panggil aling-aling. Bahasa baru panggil apa? Fata Morgana. Fata Morgana. Kita lama panggil aling-aling. Tahu pernah dengar aling-aling? Tak pernah, ha? Ni orang bandar semua ni. Ha? Aling-aling. Aling-aling tu maknanya macam nampak air tu tengah panas tu. Tu maknanya biasanya dia ada air kat situ. Tu jadi Fata Morgana tu. Jadi kita pun pergi-pergi tengok. Kita tengok benda macam tu, maka tayamum kita terus batal. Sebab kita sangka ada air. Sangka ada air. Ataupun tengah-tengah duk lepas tayamum, belum semayang, datanglah orang kafilah. Macam orang dulu kan, jalan kafilah dagangan, unta apa semua, datang. Biasanya kafilah ni ada air. Jadi batal tayamum. Sebab kalau dia tayamum kerana tak ada air. Kalau kita duduk di sini, tayamum tak ada air. Lepas tayamum, baru nak angkat takbir semayang, bung, bunyi air keluar. Air paip pecah kan, bung, bunyi. Ni air keluar ni bunyi ni. Batal tayamum. Sebab apa? Sebab kita sangka ada air. Jadi payah berlaku tu semua tu di Malaysia, di suasana kita di Malaysia ni, payah nak berlaku. Itu semua tu kalau berlaku tu tadi sebelum semayang. Bismillah. Kalau dah lepas semayang tak batal tayamum. Kalau dah lepas semayang tidak membatalkan tayamum. Tengah duduk semayang tak apa. Ini batal tu kalau sebelum semayang. Habis di situ tuan-tuan semua. Kemudian kita akan masuk perkara yang seterusnya, babun najasati wa izalatuha. Bab pada menceritakan najis dan cara untuk menyucikan dia. Alladhi yathuru minan najasati salasun. Perkara najis yang boleh bertukar menjadi suci ada 3. Dalam agama kita, ada benda najis, dia boleh transform. Dalam mazhab Syafi'i lah. Dia boleh transform. Maksudnya boleh berubah. Daripada najis, dia boleh berubah menjadi suci. 3 benda saja. Itu mazhab Syafi'i. Benda yang pertama, al-khamru. Idza takhallalat binafsiha. Yang pertama ialah arak. Apabila dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Arak ni tuan-tuan semua, sama ada yang diperah daripada anggur ataupun yang diperah daripada benda lain, nira kelapa ke, nira apa ke, kita bawa turun ataupun kita baru perah anggur tu tadi, dia panggil jus. Kalau nira tu panggil nira lah. Kelantan panggil tuak. Orang Kelantan nira tu dia panggil tuak. Tuan-tuan jangan silap faham. Pergi kat Kelantan tengok dia tulis di sini, tuak ada jual di sini. Bulan puasa banyak lah tuan-tuan semua. Di sini ada jual tuak. Kita pun Allah. Pelik betul orang Kelantan. Bulan-bulan puasa pula dia minum tuak. Tuak tu maksudnya nira. Kalau tuak masam dia tulis tuak masam, tapi dia memang tak tulis pasal itu haram dijual. Kalau jual pun dalam semok sebagainya lah. Tuak tu maknanya nira. Sebab saya sebut tuan-tuan semua, sebab dulu-dulu tahun 90-an, saya bawa balik kawan saya belajar ke Kelantan. Dia orang Selangor. Jadi bulan puasa lah balik kampung, dia ikutlah saya sekali belajar. Masa itu saya belajar di Terengganu. Jadi dia nak balik ke Kuala Lumpur ni jauh sangat. Jadi cuti hari Sabtu Ahad, saya Jumaat Sabtu di Terengganu, saya ajaklah balik ke rumah. Jadi dia lalu tengok kat tepi jalan. Di sini ada jual tuak. Dia kata, apa orang Kelantan minum tuak ni, kata dia. Baik, tak apalah, itu bahasa. Nira ni tuan-tuan semua halal minum. Dia nira. Kalau anggur tadi, jus anggur, halal minum, tak ada masalah. Kemudian apabila kita biarkan dia duduk macam tu, dia akan berbuih dan berubah menjadi arak. Sama juga dengan anggur tu tadi pun, dia akan berubah menjadi arak.
Proses kedua dia jadi arak. Masa dia jadi arak ni, kita panggil tuak masam atau sebagainya, haram minum. Dan dia adalah najis. Kalau kena kat pakaian kita, kita kena basuh. Apabila dia berpindah, lepas pada kita duduk diam, dia lama, dia akan turun daripada dia mendidih, menggelegak tadi, menggila bahasa orang kampung panggil, dia akan turun dan jadi jernih balik, dia jadi cuka. Cuka tu tadi suci. Kita azan dulu sekejap, saya sambung lepas ni ya. Azan dulu sekejap. Okey baik tuan-tuan, saya sambung sikit lebih kurang 5 minit. Jadi macam tadi, bila dia dah jadi arak tu tadi dia najis. Tapi najis mutawassithah je lah, bukan najis mughallazah. Sebab ada orang dia anggap arak tu najis mughallazah, kena samak. Sampai bertengkar-tengkar dengan saya di satu surau, 2, 3, 4 tahun lepas lah, lama dah. Ustaz, arak kena sama kata dia. Saya kata tak kena sama, arak najis mutawassithah. Mana boleh kata, arak najis kata. Teruk. Ibu segala dosa. Iyalah ibu segala dosa, tapi dia najis mutawassithah. Yang sama tu anjing babi saja. Saya tak boleh terima tadi. Tak boleh terima. Itu cerita lama ni cerita ni. Jadi tuan-tuan semua, dia najis, tapi najis mutawassithah. Basuh je lah. Jadi dalam keadaan peringkat kedua, dia dipanggil arak. Lepas pada tu, arak ni tadi, dia akan tenang, dia akan turun ke bawah. Dan dia akan menjadi cuka. Khal bahasa Arab. Cuka ni tadi, dia jadi suci. Boleh kita buat makan, boleh kita buat minum, untuk ubat ke apa, kan? Apple cider ke apa semua tu, suka lah kan. Apple cider saya tak pastilah dia buat dengan apa. Tapi kalau cuka kurma apa semua, itulah proses dia. Cuka, nira, nipah ke nira apa, itu semua proses dia. Jadi asalnya najis bertukar menjadi suci. Itu dia panggil transform. Yang kena najis, ada darah kena baju, kita basuh, baju ni jadi suci, itu lain. Ini maknanya benda kena najis. Ini kita tak bincang, itu memang banyak. Periuk kena najis, basuh suci. Baju kena najis, basuh suci. Ini kita cerita najis bertukar menjadi suci. Najis tu transform dia jadi suci. Betul. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 3 je. Mazhab lain ada banyak. Mazhab kita ada 3. Jadi selain daripada 3 ni, dia tak ada. Itu satu. Maknanya nira bertukar menjadi arak bertukar menjadi cuka. Tapi tukar tu tadi mesti dia jadi sendiri. Jangan kita bawa masuk apa pun kat dalam. Dia bertindak sendiri. Kalau bawa masuk bawang sebiji pun tak boleh, jadi mutanajis. Ada orang dia nak bagi sedap sikit cuka dia, dia bawa masuk. Masa jadi nira lagi dia bawa masuk bawang. Lepas tu kenapa tak boleh? Dia bawa masuk bawang sebiji. Jadi masa menggelegak tadi, dia jadi arak. Arak tadi kena bawang. Bawang tu tadi jadi kena najis, jadi mutanajis. Bila dia dah jadi cukup, bawang tadi duk jadi mutanajis. Mutanajis kena dalam benda suci, jadi benda ni bernajis. Betul tak boleh masuk? Jangan masuk apa pun, sebiji benda pun tak boleh masuk. Biar dia jadi sendiri, okey, bertukar menjadi suci. Yang kedua, saya baca cepat-cepat ni. Yang kedua, najis yang boleh bertukar menjadi suci ialah jildul maitati idza dubira. Kulit bangkai apabila disamak. Samak ni bukan basuh 7 kali, samak kulit. Samak najis anjing babi lain, samak kulit lain. Kita jumpa lembu mati tepi jalan, bangkailah dia. Maka sekor semua tu najis belaka. Termasuk dagingnya, kulitnya, kukunya, tanduknya. Sebab dia mati tak disembelih. Jangan duk ambil tanduk dia, buat walik, letak buat azimat lah, buat mata cicin lah. Ni kerja tak kena semua ni. Dia jumpa apa benda, kijang mati ke apa, rusa mati ke, tanduk dia tu pun, tanduk rusa tu najis.
Seko tu najis belaka. Gajah pun macam tu juga, kalau dia mati dia jadi bangkai. Gading tu najis lah. Sebab seko tu najis belaka. Sembelih pun dia tak jadi sebab gajah ni tak boleh disembelih. Sembelih pun dia tak boleh dimakan. Tapi kalau lembu dia sembelih, okey. Dia suci. Kalau tak disembelih, bangkai. Maka bila bangkai dia jadi najis ekor semua. Jadi kita jumpalah kulit lembu ke, kulit gajah ke, kulit harimau ke, kulit apa, tak kisah. Bangkai, semua bangkai. Mati tak disembelih. Ataupun disembelih tapi tak cukup syarat. Maka kita pun lapah kulit tadi. Kulit ni najis. Kita bawa balik, letak di rumah, bawa masuk tawas, bawa masuk taik burung, merpati, bawa masuk barang-barang dia lah, cukur ke apa, pandailah orang samak kulit ni. Orang proses kulit, dia tahulah cara dia. Dia proses semua, lendir apa semua, hilang semua. Kemudian dia basuh, letak tengah panas, kering elok. Kemudian dia nak test. Kulit ni tadi dah betul-betul bersih atau tak bersih. Dia celup balik dalam air, tak busuk. Bermakna dah betul-betul dah sama. Kulit tu tadi dah jadi suci. Boleh buat beg kulit, boleh buat tali pinggang kulit, boleh buat apa. Walaupun asalnya dia daripada najis. Jadi tali pinggang kulit itu tak ada masalah sebab dah disamak. Boleh buat sembahyang. Kalau tuan-tuan tak nak pakai, tak apa, bagi kat saya nak pakai. Ada mahal-mahal tu bagilah, hak murah tak payah lah. Sebab apa? Sebab ada orang nak cerita, ni kulit apa tak tahu Ustaz. Tak apa, sebab dia disamak. Cuma begini, untuk lebih yakin, beli mula-mula tali pinggang kulit tu, basuh sekali. Lepas tu jemur. Boleh pakai. Kan? Takut dia tak basuh. Sebab lepas samak tu dia kena basuh. Takut dia tak basuh. Gitu. Ambil jiru air sekali, lepas tu jemur, kering, pakai. Kalau tak nak, tak apa, bagi saya insyaAllah. Boleh. Itu cara dia. Kulit mana-mana pun, kulit gajah ke, kulit rimau ke, tak apa, boleh belaka. Kulit saja, bulu tak boleh. Boleh? InsyaAllah. Yang ketiga ni, wa ma sara hayawanan, apa yang terjadi haiwan. Contohnya lah, lembu mati. Kemudian keluar daripada lembu mati lama tu, ulat. Ulat ni dia tak najis. Tapi ulama menolak pandangan yang ketiga ni. Ulama kata dua je sebenarnya. Yang ketiga ni, ulat tu bukan jadi daripada lembu. Ulat tu jadi daripada tahi lalat. Jadi yang ketiga ni ada khilaf lah. Tapi nombor satu, nombor dua tak ada khilaf. Dua ni saja boleh transform. Gelatin babi tak boleh transform. Gelatin babi orang kata dah proses dah tak ada dah, dia kata. Okey, dalam mazhab kita tak boleh diterima. Mazhab lain boleh lah, tapi mazhab kita tak boleh. Proses macam mana pun dia tidak berubah jadi suci. Yang jadi suci, dua benda saja. Tiga khilaf, yang ketiga tadi. Ulat tadi jadi daripada najis. Ulat tu tadi jadi haiwan. Haiwan tu terbentuk daripada najis. Kata dia ulat tak najis lah. Masa dia hidup, dia ada dalam poket kita masa dia hidup, sah semayang. Allahu Akbar. Boleh? InsyaAllah. Setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Sambungannya lepas Ramadan nanti. Selamat menyambut Ramadan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.